Assalamualaikum and hello you guys. Kemayan City atau sekarang dikenali dengan nama Paradigm Mall, Johor Bahru. Korang dah pernah pergi ke sejak dibuka semula? Waktu pusat beli belah ni terbengkalai, ada beberapa kisah viral, kisah seram. Dan tak sangka, bila dah dibuka semula, aku ada juga dengar kisah-kisah seram yang dikaitkan dengan tandas pusat beli belah ni. Sebenarnya aku nak kongsi dengan korang satu kisah. Tapi bagi aku cumalah kebetulan, bukanlah kisah seram. Tapi sebelum aku kongsikan kisah aku nak kongsi dulu salah satu kisah yang pernah viral. Manalah tahu kan, ada yang tak pernah dengar lagi. Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notification supaya korang tak tertinggal update terbaru. Pada satu malam tu, kira-kira pukul 9 malam, sebuah keluarga dari Singapura ni dikatakan mengunjungi pusat beli belah terbengkalai yang terletak di Johor Bahru. Mereka sekeluarga dalam perjalanan pulang dari menghadiri majlis kenduri kahwin saudara mereka di Melaka. Dalam perjalanan pulang, mereka tertarik dengan cahaya yang berwarna-warni dan ramai orang mengunjungi pusat beli belah tu. Oh, diorang fikir dah dibuka semula Kemayan City ni. Memandangkan waktu tu masih awal lagi, jadi mereka sekeluarga pun singgah. Ambil peluang lah untuk shopping. Selepas hampir setengah jam mereka meluangkan masa dekat situ, mereka pun beredar sebab nak singgah lagi satu tempat sebelum meneruskan perjalanan pulang ke Singapura. Mereka menuju ke rumah saudara mereka di Kampung Pasir yang terletak tidak jauh dari pusat beli belah tersebut. Apabila sampai ke rumah saudara, salah seorang ahli keluarga bercerita tentang majlis pembukaan Kemayan City. Tapi alangkah terkejutnya mereka bila diberitahu yang pusat beli belah tu masih lagi belum dibuka. Masih lagi terbengkalai dan semakin usang. Salah seorang yang pergi ke pusat beli belah tadi tu tak puas hati. Yalah, dalam meriah, ramai orang, takkan terbengkalai. Jadi dia pergi ke bonet kereta untuk tengok barang-barang yang diorang shopping tadi. Lagilah terkejut bila dia tengok dalam beg tu cuma ada daun-daun kering dan juga ranting kayu. Disebabkan aku tak nak salah kongsi cerita kat korang, aku search lah kat Google untuk kepastian cerita yang tadi tu. Lepas tu kan, aku ada 71 lagi cerita yang aku rasa lagi seram. Lebih kurang sama macam tadi, tapi paling kurang yang tadi tu sekeluarga. Tak tahulah berapa orang ahli keluarga dia kan. Tapi yang ini berlaku pada seorang. Nama dia Ina. Aku tak pastilah dia ni dari mana. Yang pasti dia tempuh RNR Pagoh sampai ke Tol Skudai. Lepas tu dia lalu depan Kemayan City. Macam tadi juga, dia tengok ramai orang siap ada banner majlis perasmian pembukaan. Punyalah ramai orang, padahal masa tu pukul 12 malam. Dia rasa macam Kemayan City tu memanggil-manggil dia. So dia pun masuk. Wah, barang murah-murah. Dia cuci mata kejap, lepas tu dia makan. Tengok-tengok jam dah pukul 3 pagi.
Kakak dia call. Kau kat mana ni? Dah pukul 3 tak sampai rumah. So Ina bagi tahu, tengah shopping dekat Kemayan City. Kakak dia dengar je terus marah. Kau balik sekarang. Ina macam pelik lah, kenapa kakak tiba-tiba marah kan? Dia pun balik. Paginya dia tanyalah kat kakak, asal kau marah aku semalam? Untuk pengetahuan kau, tempat tu tak wujud. Masih lagi terbiar. Dah 10 tahun tak function. Ina tak puas hati. Dia jawab, aku belum rabun lagi lah. Ramai gila orang, kau tahu tak? Grand opening. Akhirnya kakak dia bawa Ina pergi ke Kemayan City. Dan memang betul, bangunan tu buruk, usang. Ina terkejut. Habis tu apa yang aku shopping semalam? Samalah dia buka bonet, tengok-tengok daun kering dengan ranting kayu. Lepas tu dia fikir satu benda lagi. Apa yang aku makan semalam? Automatik dulu ya. Dia terus muntah keluar cecair kuning dengan cacing. Habis dia muntah, diorang terus berlalu dari tempat tu. Disebabkan cerita yang pertama tu, dan lepas tu aku pula ada dengar kisah pasal tandas dekat Paradigm Mall. Aku dengan mak aku tak nak pergi kat situ. Kakak aku ni duduk kat Johor, dah 2-3 kali jugalah dia pergi. Bila kita orang melawat dia kat sana, dia ajak, jomlah pergi, best. Aku dengan mak, tak apalah, tak nak. Akhirnya aku fikir, alah tak ada apa-apa lah, insyaAllah tak ada apa-apa lah. Pergilah kita orang satu hari ni. Tapi dalam hati aku tak habis-habis berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah jangan aku sakit perut ke, nak kencing ke, nak membuang ke, tolonglah. Tak habis-habis aku berdoa. Sampai-sampai je kat Paradigm Mall, kita orang makan dulu. Lepas tu cuci mata. Memang happening lah, memang best. Tak nampak pun lah macam shopping mall yang menyeramkan ke apa ke. Tak ada pun. Memang meriah. Ramai orang. Tapi ni memang dah dibuka ya. Ni bukan macam cerita Kemayan City tadi. No. Ni memang dah rasmi ya. Dalam jalan-jalan dalam shopping mall tu, tiba-tiba tiba-tiba perut aku mula buat perangai. Aku cuba tahan. Tapi mana selesa nak shopping sambil tahan sakit perut. Akhirnya selepas sampai setengah jam jugalah aku bertahan. Aku cakap dengan mak yang aku nak pergi toilet. Benda yang paling aku tak nak. Sebab iyalah, sejak Paradigm Mall ni dibuka, macam aku cakap tadi, aku kerap dengar pasal toilet dia. Sudahnya aku yang terpaksa pergi. Yang bertuahnya, bila aku cakap dengan mak aku suruh aku pergi dengan kakak. Aku kalau boleh, aku nak pergi bertiga. Lagi ramai lagi bagus. Sudahnya tak apalah. Akhirnya mak aku dengan bapa aku tunggu dekat kedai yang kita orang tengah masuk tu. Aku tak ingat Kasen atau Romantika. Aku dengan kakak aku pula pergi cari toilet. Kakak aku ni memanglah dah 2-3 kali pergi situ, tapi dia tak adalah tahu mana toilet. Cari, jalan. Tak jumpa toilet. Lama juga baru jumpa. Macam dekat hujung dunia baru jumpa. Masuk dalam tu memang ada orang. Dan ada juga tukang cuci dalam tu. Dan aku pesan dengan kakak, kau duduk depan pintu toilet aku ni, jangan pergi mana-mana. Lepas dah selesaikan hajat, keluar dari toilet tu, patah balik nak pergi dekat tempat yang mak bapak aku tunggu kita orang. Masa dalam perjalanan nak patah balik tu, bolehlah kalau nak kata di antara tempat mak bapak aku menunggu dengan toilet yang kita orang masuk, tiba-tiba kakak aku cakap, kat sini ada toilet jugalah. Macam mana boleh tak perasan tadi Aku pun jadi pelik sebab kalau masa cari tu kakak aku sambil tengok handphone, fahamlah juga kalau terlepas. Ni kakak aku memang cari toilet untuk aku. Macam mana boleh terlepas? Bukannya tersorok.
Aku fikir dua je lah. Mungkin kebetulan. Ataupun mungkin juga kan? Adakah ini toilet yang selalu dikatakan yang dikaitkan dengan cerita-cerita seram? Ni lah. Dah banyak sangat dengar cerita hantu. Benda yang tak ada pun boleh diada-adakan dalam kepala otak aku ni. Sebab mungkin jugalah kan, kebetulan lah terlepas. Walaupun macam pelik, tapi yelah, bukanlah takkan mungkin jadi kan terlepas. Sebab aku terfikir juga, takkan toilet jauh sangat. Rupa-rupanya ada satu toilet yang lagi dekat. So itu je lah cerita yang aku nak kongsikan dengan korang. Bukanlah kisah seram. Bolehlah kot kalau nak dikategorikan misteri. Terlepas tandas misteri Okeylah. Kalau korang ada kisah seram, jangan lupa tau, DM aku di Instagram Cerita Ramistik. Aku tinggalkan link di description. Jangan lupa untuk like dan share video ni. Paling penting jangan lupa untuk support aku. Subscribe YouTube channel ni. Okay?